Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sambung lagi kita punya paper 2 yang masih lagi belum kita jawab. Peperiksaan akhir sijil pendidikan MRSM 2020 Matematik Tambahan kertas 2. Boleh, ini adalah trial ini adalah percubaan. Percubaan MRSM 2020. Let's go. Ini formula semua dia dah bagi lengkap. Kita ambil daripada Math Hospital. Terima kasih kerana Math Hospital kerana menyponsor kita punya soalan. Okey, kita nak jawab satu persatu. Kita pergi kepada soalan nombor 1 dahulu. Okey, kita jawab proof. Ini proof, soalan proof 2 markah. Sepatutnya student yang lemah pun kena cuba juga yang ni, sebab dia tak berapa susah sebenarnya. Kalau dia senang, dia memang akan jadi senang. Tapi kena ikut follow step dia. Boleh follow cikgu punya video how to proof. Ada, boleh tengok. Okey, boleh tengok kat sini. So cikgu, kita cuba jawab dulu yang ni, boleh? Okey, first kali dalam teknik cikgu mengajar, kita cakap kalau nak proof ni, nak proof yang belah sini kan, cikgu selalu cakap kita nak kena minta bantuan daripada jiran dahulu. Apa kata kita cuba buat? Okey, cikgu salin dulu soalan sebelah sini sebab tiada ruang di situ. Kita salin dulu soalan. Sec A minus tangent A. Sini tangent A plus cot A sin 2A over A over 2. Okey, tengok betul-betul soalan. Kita nak minta bantuan daripada jiran kita. First kali, tips cikgu, kita kena olah dulu bahagian sini. Bila kita olah, macam mana nak olah? Sin 2A dia cuma boleh menghasilkan satu sahaja. So dia macam mudah lah untuk kita. Kalau dapat cos 2A, dia ada banyak boleh ubah dia kan. So dia jadi macam kita kena pilih yang terbaik. Contoh kalau sin 2A, kalau sin 2A dia tak ada masalah banyak lah. Sebab dia ada satu saja pilihan. So pilihan dia apa? Cikgu akan tulis kat bahagian bawah ni nah. Kita akan tulis bawah sini. Cikgu akan tulis sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Boleh kita bahagikan dengan 2. Dua boleh potong. So dia akan jadi macam ni dulu. Sin A lah. Sin A cos A. Ini kita punya hasil. So, bila jiran kita dah kata cuma ada sin A dengan cos A sahaja. So, kalau boleh sebelah kiri kita ni, kita nak tukar, kita tak nak tengok dah ada tangent ke, ada cotangent ke, kita nak tukar semua pergi jadi sin and cos sahaja. Itu kita punya mission. Faham tak? So, bila mission kita macam tu, kita tukarlah, cikgu tukar sec. Sec jadi apa? 1 over cos. Tukar je. Relax-relax je tukar. Sambil apa? Bersiul pun boleh. Ini jadi sin 2A cos kita tukarkan semua jadi sin and cos, and then kita try to simplify. Okay, kita cuba dulu. Sin over cos lagi cotangent akan jadi cos A sin A. Ini basic knowledge kamu kena tahu. Cikgu tak boleh nak ajar kamu kalau nak tukar pun tak tahu. Kamu kena tahu yang itu. So ini nanti kamu simplify, kamu akan dapat sini cikgu kat atas, cikgu samakan sebab penyebut dia dah sama. So sin 2A sini atas over cos 2A over yang kat bawah ni pula, ini dah settle. Ini pula kita cuba samakan, kamu akan darab je dia punya bawah, bagi sama denominator. Kamu akan dapat sin 2A plus cos 2A. Ni tukar-tukar je. Bawah akan jadi cos A sin A. Okey, boleh nampak tak sampai situ? Yang nampak tu kita simplify lagi bagi cantik. So yang ini kita boleh tukar jadi cos 2A. Yang ni padam lah yang ni. Tak naklah. So yang ni boleh potong, dia akan jadi 1. Potong bukan kosong ya anak-anakku, dia adalah 1. So atas dia 1, kita hitam balik. Bawah dia ni akan jadi guana. Kita akan jadi yang ini pula. Nampak yang ni? Yang ni akan jadi 1. Ni kena tahu. Tengok formula dekat atas. Dekat dalam atas soalan. So dia akan jadi bagi 1 over cos A sin A. Lepas tu kita boleh akan dapat, kita akan terbalikkan, kita akan terus dapat yang ni. So kita follow dengan ini, kita follow dengan ini. Boleh? So dia adalah proven kat sini. Ada orang dia follow cikgu tak? Dia tak boleh. Ini nak membantu je. So kita salin je lah daripada kiri ni. Cikgu bawa pergi sini. Cikgu nak tunjuk jugalah. Cikgu bawa juga benda ni. Kita bawa pergi bawah. Lepas tu yang ni pula kita bawa pergi sana. Faham tak? Dia memang macam tu je cara dia. Boleh tengok video cikgu. Cikgu ada ajar sikit lah berkaitan dengan how to prove. Step-step dia. So inilah jawapan dia. Cikgu padam semua yang dekat tepi ni yang mengganggu kehidupan kita. So inilah jawapan dia. Betul dia. Jawapan dia proven. Boleh?
Rasanya tak ada masalah kalau kamu betul-betul nak menjawab soalan ini. So, tolonglah jangan abaikan walaupun 2 markah. Sebenarnya dia ada. Okey. Ada orang tanya cikgu, takkan saya nak biar kosong? Tolong jangan biar kosong. Tolong tukarkan at least one. Faham tak at least one? Kamu tukar sec ni jadi 1 over cos. Kamu dapat 1 markah. Or, ada or tau. Sini tukar pergi sini. Lagi cot, kalau kamu tukar dapat ini. Kalau tangent kamu tukar je salah satu. InsyaAllah kamu akan diberi reward. Kamu akan dapat 1 markah. Boleh, tolong jangan biar kosong kalau tak nak jawab pun. Sebab boleh dapat 1 markah daripada 2 markah. So, okey lah tu kan. Kita buang 1 markah sahaja. Okey, kita terus pergi kepada soalan seterusnya. Hand sketch Y2. Okey, kita salin dulu sini. Y sama dengan. Cikgu kalau soalan ni memang cikgu akan salin dulu. Nak bagi nampak proper. Proper dia memang kena salin. Cikgu salin dulu. Kamu pun boleh turut menyalin. Salin je. Kerja salin ni. Salin dapat markah ke cikgu? Tak ada markah. Okey, ini first. Dia suruh kita melukis sebenarnya. Sketch ni bukan melukis, dia melakar. Ni melakar. Melukis dengan melakar berbeza. Melakar dia tak payah pakai kertas graf So sekarang ni kita nak jadikan dia mudah. So sekarang ni yang ini kita kena tengok daripada soalan sebelum dia. Faham tak? Memang macam tu. Tengok pada soalan sebelum dia, kita tengok yang ini. Apa yang mewakili dia? Ada tak ada tulis apa-apa? Dekat sini nampak tak ni? Ini sama kan? So kita ambil lah yang ini. Lagi nilai dia lagi apa? Lagi simple. So kita buatlah. Sin 2A over 2. Betul? Oh, ni ada 2 kat depan ni. Terlepas pandang. Ni 2 depan ni. Cikgu tak nampak. So 2. So jadilah jawapan dia akan jadi. So sebenarnya dia suruh kita melukis sin 2A sahaja. So kalau 2A sangat mudah dan sangat ringkas. Cikgu padam dulu sebelah sini. Boleh? Nak tunjuk bagi kamu nampak. Nanti dia kalau tengok kat handphone dia kecil kan. Dia mengadu cakap kecil lah kan. So kita tolonglah bagi besar. So kita nak lukis Y sin 2A. Okey, macam mana nak melukis? Cikgu ada saya ajar satu tips, satu teknik. Kita panggil teknik Pak Maon kan. Pak Maon. Ni cikgu buat sendiri lah. Cikgu tengok macam student ni macam susah sangat nak lukis. Padahal markahnya ya Allah banyaknya kat sini. So bila buat macam ni, dia suruh lukis daripada 0. A kita 0 sampai 2 pi. So cara cikgu ambil dia punya angle punya cycle 2. Darab dengan 2. Yang apa yang dia nak, sampai mana dia nak tengok 2 pi. Dan cikgu darab dengan 2. Darab dengan 2 ni cikgu yang reka sendiri, memang semua kena darab 2. So dia ada berapa dekat situ? Jawapan dia 8. 8 ni bermaksud apa? Dia punya sengatan. Boleh tengok video cikgu, teknik Pak Maon. Kalau siapa nak belajar masih lagi salah soalan ni, so tolonglah, insyaAllah dia akan membantu kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini step pertama dia, tulis 8 sengatan. Tulis Y. Tulis ini Y, lawan dia bukan X tau, lawan dia A. So kita tulislah A. Dia depend on the question. Kalau dia W, dia W lah situ. Kalau dia theta, dia theta lah situ. So kita jangan gaduh-gaduh benda tu. Lepas tu nak buat apa cikgu? Lepas buat 8 sengatan, cikgu ambil ini 2 pi letak dekat hujung. Okey, supaya menandakan kita punya graf tu, kita nak tunjuk dia sampai 2 pi. Kalau dia pi, tulis sampai kat situ, tak ada masalah. Satu yang perlu tahu dekat sini, graf sin macam mana. Graf sin, tengok pada video tu cikgu cakap cuma tarik saja 2 ke atas, 2 ke bawah, 2 ke atas. Ini pastikan betul lah, sebab cikgu tak ada garisan kan. So cikgu buat macam ni sahaja. Boleh? So ini dah dapat 3 markah. Cukup melakar begini, kamu akan dapat 3 markah. Sini, belum lagi. Sini 1. Sini, negatif 1. Boleh? Boleh? Okey, tak ada masalah yang tu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan 2. Ni 1 dah settle. Kita dah lukis dah. Memang dapat 3 markah dekat situ ya. So find all possible. Ini adalah soalan yang di luar apa cakap bukan di luar batas. Di luar skop kita biasa. Di luar kebiasaan kita. Itu the right word lah. Okay. First, satu, kena faham. Kalau tak faham, tak boleh jawab. Okay, kita kena faham. Ingat apa yang kamu baca, apa yang kamu cuba baca, ni cikgu kuningkan ni, kamu kena faham baru kamu boleh jawab. Boleh? Cikgu ulang sekali lagi. Apa yang kamu baca, kamu kena faham apa yang dicuba sampaikan. Okay, find all possible number of solution that satisfy the equation. Okay, kita tanda dulu equation. Cikgu tulis kat bawah equation. Do sin 2A. Sekejap, tak cantik. Sin 2A equal K. Okay, for K kita ni kena negatif 1. K negatif 1. 1, okay. So, macam mana nak faham yang cikgu cakap tu? Kita cuba tengok daripada sebelum dia ke apa ke, nanti kita akan nampak apa sebenarnya yang berlaku dekat sini. Okey. Okey, fokus. Cikgu nak cerita ni. Ni kena faham.
Yang ini pun kita tak faham kan? Kita ambil sebenarnya sin, macam mana nak tulis? Susah. Sin 2a. Kan sebelum ni kita ada tulis ni untuk melukis graf kita ni, nampak ni. Y sama dengan sin 2a, betul? So sebenarnya sin 2a kita gantilah jadi y sama dengan k. Nampak tak? Daripada sini kita boleh nampak. Sebenarnya y sama dengan k, contohlah kita ubah k tu is a constant actually. Constant adalah number. So bayangkanlah kita ada graf biasa, kita bayangkan y sama dengan 5. Dekat mana yang kamu akan buat garisan? Kamu kena faham tu. Ini sepatutnya dah kena faham dah. Y sama dengan 5 dekat mana. So kamu akan plot dekat sini. Contoh kan y sama dengan 5. Betul? Faham tak maksud cikgu? Sini adalah 5. Betul kan? So ini sebenarnya adalah garisan horizontal. So bermaksud dekat sini K kita ni adalah Y, betul tak? Y. Kita boleh cakap juga dia tu. Sini Y. Kita boleh bayangkan dia. Sebenarnya itu yang dimaksudkan. Bermaksud dekat sini dia kata bila Y sama dengan berapa? Faham? Bila Y, kita ambil pembaris contoh. Bila Y sama dengan berapa daripada 1, nampak 1 sampai daripada sini sampai negatif 1, berapa number of solution kita boleh dapat? Itu soalan dia yang kamu kena faham. Yang ni kemungkinan juga boleh keluar SPM. Cikgu besarkan sikit cikgu punya ni. Sekarang ni cikgu nak buat daripada atas ke bawah, atas ke bawah. Okey, cikgu start pada atas. Kamu nak start pada bawah pun boleh, tak ada masalah. Apa kata? Sama-sama kita garis. Sorry kalau garis cikgu ni tak sama. So ini adalah yang pertama. Sebab dia kata termasuk 1 kan. K tadi termasuk 1. Ni 1, sini 1 termasuk cikgu nak ambil lah. So this one berapa number of solution? Ini kita dapat 2. Okey, cikgu tarik bawah sikit. Sini berapa? Berapa sini? Tengok yang bersilang. 1, 2, 3, 4. So tulis 4 number of solution. Lagi yang mana? Tengah-tengah kat kosong. Kita tarik je. Sebab dia kata dia nak tengok berapa number of solution between, di antara. So yang ni kita ambil 1, yang ni 2, yang ni 3. Yang ni kena kan tadi? Kena sepatutnya. Lukisan cikgu yang tak apa cantik. So 4 juga. 4 ke 5? Oh 5. Satu lagi dekat sini. Tak nampak. This one is 5. Okay, 5. Lagi. Tarik lagi bawah. Tarik je. Sebab yang sama tak boleh kita ambil. 1, 2, 3, 4 juga. So the last one is sini, di bawah sini juga negatif 1. So dia akan dapat 3 juga. Maaflah kalau tak cantik sangat. So 2. So possible kita boleh dapat dalam graf kita bila Y daripada 1 sampai negatif 1, kita cuma ada benda ni je, 2, 4, 5, 4, 2. So the final answer supposed to be 2, 4, 5. Tak payahlah tulis 2 kali tu. 3 tak ada kan? 3 tak ada, tak payah tulis. Okey, kelas nombor 1 penerangan harap memahami. Sebab nak kena faham tu. NMATS ni kena faham. Dia bukan untuk dijual beli. Bukan untuk kena faham. Dia memang kena faham. Kalau tak faham memang. Okey, kita proceed pergi number 2. Boleh? Diagram 1. Ikut besarkan sikit ni. Okey, diagram 1 shows a rectangle. Shape rectangle lah. Nampak rectangle. I know bake a 2 kg cake with the height 10. So tinggi dia nanti adalah 10. Cikgu tulis kat situ. She wrap around the side of the cake with a ribbon. Kan ada ribbon dekat tepi dia sekeliling, measuring 57. So this one kita kena tahu bila kita masuk soalan sini, kita kena tahu this one is topik apa. This one is simultaneous. Cikgu dah nampak. Dia kena tahu. Macam topik nombor 1 tadi topik apa? Trigonometry contoh. Okay, so kita terus buat. Kat sini cikgu nak keluarkan dia punya equation dulu, boleh? Dia kata perimeter kan. Perimeter dia cikgu anggaplah sini X, sini Y. So dia akan jadi 2X plus 2Y sama dengan 57. Ini nombor 1. Boleh? Nombor 2 pula. Nombor 2 kita boleh pakai apa? Sebab dia pakai tinggi, dia bagi tinggi tadi. So dekat sini kita boleh cakap, ni ada 2 kg, tapi 2 kg ni tak boleh, kena dalam bentuk lain. Dia dah bagi dekat sini. 1 kg sama dengan 1000. So 2 kg sama dengan 2000. So sini cikgu boleh buat 2000. Kita ambil dia punya volume. Boleh? 10 darab X darab Y. Ini kita punya nombor 2. Kita selesaikan saja. Nak cikgu selesaikan ke? Kalau ikut hati tak nak dah selesaikan ni. Sepatutnya kamu dah boleh dah. Sebab pengeluaran untuk proses untuk mengeluarkan equation sahaja yang begitu penting di sini. Okey, ini dah punya equation. Kita boleh guna kaedah simultaneous equation. Cikgu akan buat apa ni? Cikgu akan masukkan. Cikgu nak jadikan ini sebagai X lah, senang. Boleh. So cikgu buat macam ni dulu. X tambah Y sama dengan 57. Lepas tu cikgu bahagi 2. Cikgu akan dapat 28.5. X tambah Y
So cikgu nak buat X sama dengan 28.5 tolak Y. Cikgu masukkan dalam sini X. Boleh, dapat jawapan. Cikgu salin terus buat 28.5 tolak Y. Y, jangan tersilap yang ni tolong jangan tersilap. So 2000 kamu boleh selesaikan, dapat 285 tolak Y, tolak 10Y kuasa 2 lagi tolak 2000 sama dengan kosong. Lepas tu kamu factorize je. Factorize ni kena betul-betul ya, jangan tekan calculator sembarono, nanti kamu kena tolak markah. So inilah adalah yang terbaik sekali. Kamu boleh follow saja macam mana cikgu dapat. So cikgu dapat Y sama dengan 16, Y sama dengan 25/2. So dia boleh factorize dengan baik, tak perlu menggunakan formula. So dia sangat mudah. So kamu boleh dapat lah. Kamu dapat bila dapat Y sama dengan 16, X dia nanti kamu masukkan dalam equation atas ataupun equation yang ini terpulang kepada kamu. Kamu akan dapat 12.5. Yang ini kamu akan dapat X sama dengan 16. Okey, so boleh tentukanlah yang mana satu length, yang mana satu dia punya width. Boleh, X adalah width, Y adalah length. Boleh, kamu tulis kat sini. Takut dia orang nanti akan jadi pertikaian dekat mana dia punya length. Kena buat satu conclusion dekat situ. Tak pun memang kena ada label dekat gambar kamu. Tapi kalau kamu tak lukis gambar, macam mana pula kan cikgu? So soalan kamu kena lukis gambar macam ni. Kamu bagi tahu this one is X, this one is Y. So bila ada jawapan ni pun dia boleh terima macam ni. Okey, tak pun kamu buat conclusion dekat bawah. Sekali kamu tulis Y adalah length, X adalah dia punya width. Boleh, dia punya lebar. Okey, tak ada masalah kot. Soalan nombor 2 dah kelas. Alhamdulillah. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni bila kita tengok sebenarnya dia topik apa, kita kena terus grab dia. Boleh. Kita baca dulu soalan. Diagram 2 shows a square sheet of the side of 1 meter. The sheet is folded into 2 equal rectangle. Oh, dia bahagi 2. Rectangle is folded into 2 equal square juga. Process on continuous indefinitely. Shape formed by the process become a series. So dia adalah geometric progression, ataupun kita panggil bahasa Melayu janjang. So siapa-siapa yang bahasa Melayu, janjang nama dia, jangan keliru dengan bahasa-bahasa cikgu. Itu semua English saja. So dia bagi tahu first 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Okay, first kali kita kena decide whether sama ada dia GP ataupun AP, geometric progression, ataupun dia arithmetic progression. Ini kena tahu. Janjang geometri ataupun janjang apa lagi, arithmetic. Yang mana satu? So bila kita nampak dekat sini terang lagi bersuluh, sebenarnya adalah GP. So cikgu tulis betul-betul sebab cikgu tak nak salah formula nanti. Cikgu masukkan formula GP. Bermaksud kena tengok sini, T1 dia adalah setengah. Jangan cakap T1 dia adalah 1. 1 tu maksudnya sini kan setengah, sini 1, sini 1. Ada juga student yang datang dekat cikgu, dia kata dia buat 1 salah. So kita kena follow betul-betul apa ayat yang dia tulis dekat atas ni. So bermaksud dekat sini dia punya sequence dia adalah yang inilah. Cikgu tulis ni sequence. Sequence dia adalah 1/2. Cikgu tulis kat sini 1/2, 1/4, 1/8, and seterusnya. A kita berapa? A kita adalah 1/2. Bukan 1 ya. R kita adalah yang ini bahagi dengan yang ini, kamu akan dapat 1/2. Boleh? Itu kita punya first step untuk menjawab soalan. Kita dah faham. Okey? Boleh. Satu lagi kita boleh tengok kat sini bentuk dia, sebab nanti dia akan tanya soalan dekat bawah ni. Whether is square or rectangle. So kita nak tentukan. Okey, term pertama kamu tengok. Ini term pertama kan? Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, kita ambil je lah. Tempat pertama adalah yang ini, nampak tak yang ni? Bentuknya apa? Bentuknya adalah rectangle. Betul. So kita tulis rectangle. Okey, nombor 2 apa? 1/4. 1/4 ni bentuk square, kamu tulis square. Macam tu. 1/8 bentuk apa? Bentuk rectangle. So dia adalah rectangle. So dia akan pusing-pusing macam tu lah. Sekejap rectangle, sekejap square. So bermaksud bila rectangle dia adalah odd number. Bila dia even number, nombor genap dia akan jadi square. Itu yang kita kena faham dulu nombor 1. Okey, kita jawab soalan nombor 1 boleh? Boleh kan? Tak ada masalah. Kita terus je soalan nombor 1. Determine the first rectangle or square that has area less than 0.001. So bermaksud dia nak less than, cikgu boleh buat TN saja. Ingat ya, kita pakai GP. Less than 0.0001. Buat je macam tu. Lepas tu olah sahaja formula GP. Kamu dah belajar dan harap kamu boleh faham. Cikgu ingat ARN-1. Cikgu terus je buat. Sebab kita nak tengok dia adalah nombor berapa dia punya rectangle or square. Kita tak tahu lagi sebenarnya. So sama ada salah satu lah. So kamu boleh selesaikan A dia kita pakai yang ni, R ni kita pakai yang itu. So cikgu akan dapat 0.5 kita punya A. Cikgu tukar tu jadi 0.5, tak nak pening kepala. So jadi 0.5 and minus 1, 0.0001. Boleh. So dah dapat macam tu, kamu kena selesaikan. Kamu bawa je ini pergi belakang. Cikgu buat macam ni. Cikgu suka buat macam ni. Bahagi dengan 0.5 macam ni, boleh nak? So 0.5 negatif n minus 1, minus 1. Masya Allah.
So akan dapat macam mana nanti? Kamu dapat je lebih kurang macam ni lah. Kamu nampak 5,000 kan? 5,000. So 0.5 and minus 1. Bila dapat macam ni, macam mana cikgu nak buat? Kita kena menggunakan pertolongan daripada log sebenarnya. Kamu logkan both side, nanti kamu akan dapat. Ini simple, kamu harap boleh faham. 0.5, kalau tak faham boleh PM cikgu. Kenapa tak faham? Rasanya tak ada masalah. Okey, jadi macam ni nanti. Lepas tu yang ini pula nanti kita nak bawa bawah. Tapi bila kita nak bawa bawah, kita kena menggunakan konsep inequality yang betul. Bila kita bawa negative number, contoh kan, kita nampak log 0.5 ni adalah positif. Sebenarnya kamu nampak. Sebenarnya kamu tekan kalkulator, dia akan dapat negatif. Tak percaya boleh tekan kalkulator. Log berapa? 0.5. Kamu akan dapat negatif. So when you ubahkan negatif pergi sana jadi bahagi or multiply or divide, kamu kena change the sign. Kena faham yang ini. Ini cikgu tak nak ulang banyak-banyak. Harap kamu boleh faham. Sebab kamu ada belajar inequality. Dalam tingkatan 3 tak silap cikgu. Kamu kena ubah dia punya sign. First kali cikgu nak ubah sign. Lepas tu cikgu bahagi macam biasa sahaja. Log 1/5000 bahagi dengan log 0.5. Kamu akan dapat jawapan nanti. Boleh? So kamu tambahlah dengan 1 terus. Jawapan ni akan dapat. Nanti kamu akan dapat N lebih besar daripada 13.28. So N kena buat conclusion is 14. Boleh? Boleh nampak tak kenapa dia cikgu dapat 14. So cikgu dapat 14 dekat sini belum habis lagi. Soalan cakap bila dah dapat term keberapa, dia kata state whether the rectangle or square. Tadi kita dah buat conclusion awal-awal kan. Bila dia odd number, dia adalah rectangle. Bila dia even number, ni nampak ni. Cikgu dah beritahu tadi. So sekarang ni dia adalah even. So kalau even dia adalah square. Ada orang dia terus tulis square. Square ni datang markah dia dengan yang ini sekali ya. Dia bersama-sama baru dapat markah. Kalau tak bersama-sama tiba-tiba ada conclusion, memang tak dapat Lana dia nak nolongnya dah. Betul. Okey, nombor A kita dah settle. Alhamdulillah. Find the total area of the rectangle in this series. Ingat ya. Kalau you have no idea, ini tips daripada cikgu, dengar betul-betul. Soalan nombor 3 paper 2. Kalau keluar progression, dia keluar pula GP. Ini hasil dapatan cikgu lah. Ingat ya, cikgu ulang sekali lagi sebab dia sangat penting. Cikgu nak tolong kamu ni. Bila dia GP, soalan dekat paper tu antara 1 sampai 6 lah soalan dia contoh. Soalan dia GP, tiba-tiba soalan nombor 2 kamu bahagian B ni kamu tak faham. A dah settle. B ni kamu tak faham. Apa yang kamu nak buat? So kena faham betul-betul sebenarnya apa yang dia nak adalah kebiasaan dia as infinity. Itu maksud dia. So yang find the total area in meter square ni, yang ni kamu baca ni, of the rectangle, dia nak sebenarnya adalah as infinity. Boleh? Cikgu tak nak ulang dah. Siapa yang ni kamu ulanglah sikit kat video ni. A kita 0.5, 1 minus 0.5. Nanti kamu akan dapat jawapan 2/3. Boleh? Khalas. Itu sahaja. Tips cikgu dah bagi, cara nak menjawab cikgu bagi, negative inequality, basic knowledge kena faham. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. Soalan yang ramai student kata susah. Okey, tak apa, cikgu akan tunjukkan satu persatu. Dalam Admaths, kalau bab kuadratik ni, ini kuadratik ya. So, kalau bab kuadratik ni, kita kena faham lukisan dahulu. Bila kita nampak sahaja equation ni, kena terlintas dalam kepala kita macam mana bentuk dia. Kamu kena faham yang itu. Kalau kamu masih lagi tak master bab nak menukarkan equation jadi graf, yang itu kamu kena belajar. At least kamu nampak pun cukup. Sebenarnya daripada sini cikgu nampak. Sebenarnya dia adalah bentuk reciprocal. Dia akan jadi bentuk reciprocal tau. Yang ni, reciprocal. Dia panggil. Graph reciprocal. Bawah dia ada X. Kalau kamu rajin sikit lagi, kamu boleh download satu apps dekat dalam Android ke. Apps dia kamu tulis lah. Sketching graph kamu download. Lepas tu kamu masukkan je dia punya graph ni. Kan, tekan je. Senang je. Dia user friendly. Memang sangat mudah. Kamu masuk, kamu akan nampak macam mana bentuk graf dia betul-betul. Nanti kamu boleh lebih faham. So nanti dia akan dapat macam ni lah. Macam ni. Yang ni cikgu akan dapat. Ni cikgu dah nampak dah. So cikgu boleh buat macam ni terus. Okey. Dekat sini cerita dia ada satu selekor. Kita cerita dulu. Ada satu selekor. Tapi kereta ni tersasar pergi ke depan. So bermaksud. Nampak tak apa yang cikgu nampak sekarang? Sebenarnya kita punya jalan tu adalah yang ni. Boleh? Itu kita punya jalan sekarang ni. Yang ni cikgu tulis dia punya equation dekat sini supaya kamu lebih nampak y sama dengan 2x minus 2. Boleh? Yang bahagian tu boleh nampak. Where, nampak ni satu ayat yang sangat penting lagi. Where y lebih besar daripada kosong. Bermaksud dekat sini dia tak nak yang ini. Cikgu bagi ni, cikgu dia tak nak yang ni. Y kena lebih daripada kosong. Cikgu pangkal sini. So kita tak nak tengok yang ni pun sebenarnya. Kita nak tengok cuma bahagian sini sahaja kita punya graf. Understood? Boleh? Boleh? So kita terus kepada soalan. The car skidded
in the straight line such as the tangent to the curve. Gradient negative 3 over 2. Ini maksud dia apa? Ini maksud dia apa? So, dia adalah dapat gradient negatif 3 per 2. Macam nak buat? Sebenarnya, dia ada kaitan dengan dy dx. Yang ni yang paling penting. Sebab dia ada sebut gradient. Kan, bila ada curve, bila ada gradient, maknanya gradient lah maksud dia macam ni. Diski dia dekat sini. So, sekarang ni tujuan kita nak cari garisan merah ni. Apa punya nama dia? Nama dia ataupun kita boleh panggil dia adalah dia punya equation. Cikgu selalu sebut nama tu. Apakah nama dia? Nama tu maksud dia equation lah. Equation penuh. So, sekarang ni kita nak buat apa? Since dia dah kata macam tu, kita kena differentiate dahulu. Boleh cikgu tulis kat bahagian atas ni elok-elok. Y sama dengan, cikgu kena reorder balik yang ni. So, cikgu akan keluarkan 3 over 2. Ingat ya, yang ini kamu kena faham sendiri. Dia akan tukar jadi 3 over 2 x minus 1 kan? Macam ni. So, cikgu nak bawa naik atas untuk senang cikgu differentiate. Ada orang dia tak nak bawa, dia nak bawa sekali. Sebenarnya boleh juga, tak ada masalah. So, cikgu kalau constant, cikgu nak biarkan je sini. Yang x tu je cikgu bawa naik atas. Tu cara cikgu lah. Tapi ni memang boleh pakai. Memang itu cara buku juga. Ada orang dia bawa 2 ke atas sekali, dia integrate. Dia boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Ini cikgu baru tukar sahaja. Boleh? Ni cikgu baru tukar y sini jadi y sini. Sekarang kita nak differentiate, itu yang lebih utama. So kita differentiate macam biasa, kamu akan dapat negatif 3 over 2 x minus 1 negatif 2. So cikgu nak cantikkan sikit lagi, cikgu tukar lagi sebab dia ada negatif kat atas ni. Cikgu jadi negatif 3 over 2, tarik panjang sikit, bawah dia akan jadi x tolak 1 kuasa 2. Macam itulah, boleh nampak kan? Okay, so dia kata tadi gradient dia adalah negatif 3 per 2. So cikgu samakan terus. Ini dia punya knowledge yang kamu kena tahu. So cikgu salin balik semula. 3 sini tarik straight, dia akan jadi ni. Cikgu ambil ni ya. Cikgu ambil ni. Yang dah mudah sikit nak masukkan sebenarnya. So 3 2 x minus 1 kuasa 2. Lepas tu kamu boleh selesaikan. Nanti selesaikan ya. Nanti dia akan jumpa kuadratik. Cikgu tak nak buang masa. Kamu selesaikan, kamu akan dapat nilai x. X kamu nanti kamu akan dapat 2 ya. X dia memang ada 2. Ni kena betul-betul buat. Tak apalah cikgu tunjuk lah. Takut kamu salah pula kan. Cikgu darab silang. Cikgu akan dapat negatif 6 x kuasa 2 tolak 2 x tambah 1. Yang ni lepas tu sama dengan negatif 6. Ni cikgu dah simplify bagi satu tingkat. Nanti cikgu akan dapat lebih kurang macam ni ya. So kamu kira dulu. So yang dekat sini kamu akan dapat macam ni. Cikgu pecahkan jadi x tolak 2. So sini ada 2 jawapan ya. X sama dengan 0, x sama dengan 2. Boleh. X sama dengan 0, X sama dengan 2. Ini memang ada markah. Dua-dua ni nak kena nampak. Ramai student dia abaikan 0. Tak boleh. Dia kena masukkan 0. Okey, kita tengok betul-betul balik. Berbalik kepada soalan kita tadi. Kita cuma nak tengok bahagian ini sahaja. Betul? So, sebenarnya bahagian sini berapa dia punya X? Itu yang kena faham. So, sebenarnya bahagian sini, dia punya X adalah 2. So, kita boleh batalkan kita punya X sama dengan 0 untuk mencari Y. Sekarang kita nak cari pasangan dia kan, baru dapat koordinat macam ni. Tapi kita boleh batalkan niat kita untuk mencari Y dekat sini. Kamu cuma boleh cari Y dekat sini sahaja. Kamu masuk dalam equation dekat atas sini. Kamu boleh dapat jawapan. Boleh? Kamu cari je Y, nanti kamu akan dapat when X sama dengan negatif 2. So, kita punya koordinat nanti dekat sini adalah, cikgu tulis kat mana ni, dah berserabut ni. 2, kamu akan dapat jawapan 3 per 2. Itu dia punya titik nanti. Boleh? Boleh kan? Cikgu padam semua. Takut ada benda yang kamu dah pening kat sini. So kita padam ni. Yang tak penting kita padam ni. Kita padam ini sekali. Tak penting. Tak perlu. So ini yang penting lah. So kita akan dapat yang ni. Lepas tu nak buat apa? Kita kena tahu garisan skidet tu. Sebab dia ada tanya kat sini. If the construction cone at the wayside located 1, 3. Dia kata, kalau cone tu kita tunjuk dalam graf. Kalau cone tu duduk dekat sini, adakah dia terkena? So dia kenalah. So dia dah bagi koordinat dah cone. So sekarang ni kita paling penting kena cari dia punya straight line dulu. Equation of straight line. So cikgu dapat dah equation straight line dia. Masuk dalam ni. Kita guna dia punya gradient. Nanti kita buat macam ni. Y mx plus c. Boleh. Gradient dapat berapa? Negatif 3 per 2. Betul. Tak ada masalah. X dia cikgu masuk 2 ni. Koordinat yang ini. 2 dengan 3 per 2. Kamu akan dapat nanti. Nanti kamu akan dapat c sama dengan 4.5. Ni kamu kira lah. So, dah sekali kamu akan dapat dia punya equation adalah 2x plus 4.5. Ini equation dia. Adakah point 1, 3 ni dekat di atas garisan? Itulah maksud dia. So, kita masukkan lagi sekali. Kita cuba bila 1, 3. Boleh nampak cikgu dah slow-slow dah tu. So, kamu cubalah masukkan saja. Harap kamu faham dia punya gambar tu sahaja. Ni masuk macam biasa sahaja. Tak ada masalah. Boleh, nanti kamu akan dapat 13 sini, kamu kira semua sini, kamu akan dapat 3. Bermaksud, point 1 per 3, 1, 3, 1 per 3 pula. 1, 3 berada di atas garisan. So, bermaksud, adakah dia melanggar? So, dia melanggar. The car, tulislah kamu punya conclusion. The car will hit the cone. Boleh? Tak ada masalah kot yang ni. Kena faham dulu, cikgu
Bagi besar sikit sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, dah settle dah kot soalan ni. 7 markah. Banyaknya 7 markah. Ya, yeah, memang 7 markah. Terima kasih. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Soalan seterusnya. Apa benda ni? Cat ke ni? Ada salah soalan ke kan? Ada student dapat je soalan ni angkat tangan. Saya dapat soalan yang tak nampak je. Sebenarnya memang saja je dia tumpah cat dekat situ. Kena baca dulu. Table 1 shows a set of data. Ini statistik. The blip test of 2 group student. Nah, boleh Google blip test untuk tambah kamu punya knowledge. Cikgu pun dah cuba blip test ni banyak kali dah. So dia ada dia punya apa? Cara dia. Two group student recorded by Rahman. Unfortunately, he splashed some ink on the data. Sini ada 5. Ali, Azmi, Nesh, Rash, Azam. So N sebelah sini adalah 5. Sini N, sini gamma group ada 4. Okay, ini kena faham dulu. N dia. Tak payah fikir yang lain dulu. Sekarang calculate the mean of data omega group. Dia nak ni dulu soalan dia. So macam mana nak buat? Kita kena olah lah, tengok data dia saja. Jangan tengok data yang kumpulan gamma ni pula. Okay. So cara yang pertama kena tengok. So kita kena ambil kira apa yang kita ada dulu. Information yang kita ada. Kita cuma ada dia punya ni total X square kita ada. Kita ada standard deviation. Lepas tu kita ada 5. So apa yang kita nak buat? Kita kena terus berfikir formula yang mana satu nak pakai. Cikgu ada ajar ni dengan student cikgu. Harap student lain pun boleh faham. Yang ini kita terus salin formula. Tengok daripada formula ya. Cikgu terus salin formula. Cikgu nampak yang ada ni. Kita ambil yang ni. Kita ambil formula nombor 3 tak silap cikgu. Okey, ambil formula nombor 3. Kamu masukkan janji formula dia. Total X kuasa 2 bagi dengan N. Tolak dengan min kuasa 2. Ni min ya. X bar adalah min. So soalan nak calculate the mean. So dia nak yang inilah. Nampak ni cikgu kuningkan ni. Dia nak yang ni sahaja. So boleh masukkan sahaja dia punya standard deviation dia form. Tak payah tukar apa-apa. Square root. Ini pun tulis dia 260. Bahagi je dengan 5. Masya Allah. Senang je. Betul kamu boleh selesaikan. Bawa sini 2 jadi 16. Sini 265. 260 bahagi 5. Tolak dengan X bar kuasa 2. Ni kuasa 2 ya. Dia nak min saja. Nanti kamu akan dapat X bar sama dengan 6. Sangat mudah dan sangat simple sebenarnya. So jangan cakap soalan ni susah. Boleh. Yang penting cuba dan banyak buat soalan. Kamu akan nampak. Keluarkan semua information yang ada seperti N sama dengan 5, N sama dengan 4. Boleh. Given the mean of omega group and gamma group are the same. Mean dia sama. Find the variance of whole data combined. So sekarang ni kita nak combine data. Boleh. So apa dia cakap dekat sini? So kita kena buat apa sekarang ni? Kita kena cuba main-main dulu boleh dengan gamma. Kita main-main dulu dengan gamma boleh pula? Gamma. Okey, gamma apa yang kamu nampak? Cuma nampak dia punya standard deviation sahaja. 5, cikgu tulislah 5. Okey, apa lagi tak tahu? Apa lagi tak tahu? So dia punya data ada 4. Yang ni memang tak tahulah. Sebab dah kena ink tu. Cat pula. Sini dia kata mean adalah sama. So kita boleh ambil 6 juga. So kamu akan dapat total X square untuk gamma punya. Cikgu tulis G gamma. Kamu akan 244. Boleh? Boleh ke tak? Lagi apa lagi kita boleh cari dekat sini? Kita boleh cari juga. Dia nak apa ni? Dia nak standard deviation kan? Dia nak variance. Okey, dia nak variance dekat sini. So kita boleh keluar formula dia tak? Cikgu ambil variance sama dengan macam ni. Cikgu buat tarik sini. Ni formula dia. Variance tak ada dah. Variance tak ada dah ni. So total X square over N tolak X bar kuasa 2. Okey, dekat sini macam nak buat? So ini untuk gabungan ya. Ini untuk gabungan. Sekarang kita kena ambil kira dua-dua sekali. So yang ni memang tak tahu. Cikgu salin bawah. Total X kuasa 2. Yang ni kena faham. Tadi total X kuasa 2 untuk gamma dah ada. Total X kuasa 2 sini dah ada. So cikgu buat 244 tambah 260. Bahagi. Sekarang berapa orang dah ni? N dia kena tambah lah. Sebab kita dah combine. So akan jadi 9. Tolak dengan berapa? Memang dikata min adalah sama. 6 kuasa 2. Boleh, so kamu akan dapat nanti variance dia, cikgu dalam bentuk symbols adalah 20. Boleh, ini kena cuba sikit tengok-tengok sebab dia senang saja. Cuma kita kena keluarkan information yang ada saja. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Masih lagi belum give up kan. Teruskan usaha. Okey, nampak tak? Terlalu kecil. Okey, cikgu besarkan sikit. Solution by scale drawing is not accepted. Ini adalah soalan straight line rasanya. Ya, straight line sebab dia ada point move ni. Ini adalah soalan apa nama dia? Coordinate geometry. Sebab dia ada locus kat sini. So tak apa, kita boleh jawab saja soalan ini. Diagram 4 shows the coordinate of R, S and T on the Cartesian plane. Find the equation of straight line which pass through a point T and perpendicular to the straight line RS. Oh, guna banyak sangat tu kan. So sekarang ni kita kena baca balik semula. Find the equation of straight line which pass through point T and perpendicular to RS. So macam ni.
Ini dia nak equation of straight line which pass through T. So maknanya macam ni. Lebih kurang dia nak equation yang ini. Equation y(mx) plus c, betul? Sekarang ni semua benda kita tak tahu lagi. M pun tak tahu. So kita kena minta tolong daripada sini. Since dia adalah perpendicular, cikgu nak cari gradient dulu sebahagian sini. Boleh? 9 tolak 3, 2 tolak 4, 9 tolak 3, 6, negatif 2, so akan jadi negatif 3, betul? Negatif 3, bila ini gradient dia negatif 3, cikgu buat pula ni negatif 3, so kamu boleh buat M1 darab M2. Kalau macam cikgu ajar, terus dia tahu dah gradient dekat sini adalah negatif 1/3. Cikgu ajar student cikgu. Sebab dekat M1 darab M2 sama negatif 1 ni tak ada markah pun, dia nak tengok gradient saja. Boleh faham maksud cikgu? So kalau gradient dia 4, lawan dia apa? Ni positif, jadikan negatif dulu, terbalikkan dia ke atas. Boleh? Kalau 2/3, lawan dia apa? Ni positif, jadikan negatif dulu, terbalikkan dia sahaja. Itu je cikgu punya cara nak buat. Senang kamu nak nampak. Boleh? Kita padam semua sekali. Alright, kita dah ada dia punya gradient. Kita masuk tang sini. Gradient dah dapat negatif 1/3. C macam mana nak cikgu nak dapat? Ambil titik di atas garisan tersebut. Ambil. So, ambil sahaja. Masukkan 4. Sini masukkan negatif 3. Kamu akan dapat nilai C nanti. So, C dia nanti kamu akan dapat sama dengan 5. Betul? So, dia punya equation dia sebenarnya adalah, cikgu tulis kat bawah ni, Y negatif 1/3 X, betul, tambah dengan 5. Inilah equation dia. Siap dah satu. 3 markah free je sebenarnya dibagi. Point P, move. Okey, kita padam dulu boleh tak? Cikgu padam dulu. Padam yang atas ni. Takut dia berserabut sangat, kamu tak nampak, tak boleh fokus. So kita padam. Ni kredit dia pun kita padam lah. Kita tak ada guna kot. Cikgu padam mana yang tak penting Ni cari gradient tadi. Ini gradient. Okey, macam ni. Okey, nampak Point P moves such that its distance always 5 from the midpoint RS. Midpoint RS. Midpoint RS tak ada. Kena cari dulu midpoint. Boleh, midpoint senang je. RS. Tambah bagi 2. So, 4 tambah... Y dia betul. Senangnya cikgu jawab. 2 tambah 4 bahagi 2. Ni X. Sini Y dia 9 tambah 3 bahagi 2. Nampak? Begitu mudahnya. Betapa mudahnya kau sakiti. So midpoint dia, cikgu ambil lah midpoint sini, cikgu buat W, boleh? W sama dengan 36. Dia kata locus P always 5 unit. So yang ni sebenarnya, ini banyak kali dah, soalan dia ada 2 jenis je. Cikgu ulang balik ni. Tingkatan 2 kamu ada belajar locus, dia ada 1 titik. Kalau 1 titik nak buat apa? Satu bulatan. Macam tu maksud dia. Boleh. Kalau 2 titik nak buat apa dulu? Gabungkan, buat dia punya perpendicular. Bisector lagi kena buat. Dulu ada 4. Kalau dia parallel kena buat macam ni. Ini 1 point. Ini 1 point. Ini 2 point. Ini 1 line. 1 line dia kena buat parallel. Dia punya 2 line dia contoh macam ni, 2 line kita kena buat apa? Angle bisector. Tapi tak apa, ini kalau kamu tak tahu tingkatan 2, sebenarnya soalan locus untuk SPM and Math dia cuma ada 2 ni saja. 2 ni je ada. Cikgu beritahu kamu ini adalah 2. So yang paling susah adalah yang ni lah. Contoh. Yang ni paling mudah. So soalan kita sekarang ni, kita padam yang ni. Dia adalah yang ni. Bermaksud macam ni, 1 point, kita buat saja keliling dia. So sini cikgu letak W tadi. Cikgu dapat W berapa tadi? 36. Kan? So ini adalah locus P. Sebenarnya kita boleh cakap P W sama dengan berapa? Sama dengan 5. Lepas tu kamu buat sahaja equation of locus. Ni apa cikgu? Ni apa ni? PW. WP apa? Adalah distance. Distance masuklah formula distance. Masya Allah, senangnya distance. So cikgu letak sini je. Okey. P berapa koordinat? P adalah, tak tahu. Tulis je XY. W berapa? W adalah 36. Cikgu suka buat macam ni. Cikgu buat terus. Kurungan terus. Kalau formula distance, cikgu buat macam ni je. Cikgu masukkan. Sini adalah X. Sini adalah Y. Cikgu anggap dia macam tu. Y lah. Tulis ni dia case yang mulut cakap lain, tulis lain. Minta maaf lah kalau macam tu So X cikgu letak sini, Y letak sini. Cikgu masukkan je 13 sini, cikgu masukkan 6. Kamu boleh selesaikan terbalik. Nanti jawapan akhir dia supposed to be like this. Equation of locus kena sama dengan kosong. Boleh? Tolak 12Y tambah 20 sama dengan kosong. Okey, ini sangat mudah dan kamu tolong janganlah kamu neglect pula. Jangan kamu biar abaikan pula. So nombor B1 settle, B2 pula. B2 macam mana pula? Show the locus P does not intersect X. Bila ini X intercept kan? So ini bermaksud X intercept. Bila X intercept, cikgu dah ajar dulu daripada tingkatan 2 lagi. Nampak je X intercept macam ni lah. X intercept dekat sini. Ini X intercept. Apa yang berlaku dekat sini? Apa yang kalau Y intercept, apa yang berlaku? Kena tulis. Kalau sini X intercept, apa yang berlaku? Bila X intercept, Y sama dengan kosong. Bila Y intercept, X sama dengan kosong. Kena dalam kepala je.
Faham? So kita masuk je y sama dengan kosong. Cikgu kosongkan je lah semua yang y. Boleh? Cikgu kosongkan semua dengan y. Kosong. Kosong. So tinggal apa? X kuasa 2 tolak 6x tambah 20 sama dengan kosong. Dia cakap apa tadi? Show dia tidak bertemu. Intersect. Maknanya tak ada intersect atas tu. So kita boleh terus pakai kuadratik punya ni. B kuasa 2 minus 4ac. Kita check je. Okay. Kalau dia negatif, kurang daripada kosong, dia adalah tak sentuh lah. Macam ni lah. Nak ulang ke? Okay, kita buat macam ni. Kalau dia less daripada 0, dia adalah graf dia nanti tak sentuh. Dia macam ni lah contoh. Okay, kalau dia sama dengan, macam mana pula cikgu? Kalau dia sama dengan pula, bermaksud graf dia akan jadi macam ni. Sentuh. Tapi satu je. Kalau greater dia akan jadi sentuh 2. Dia akan dapat 2. Root dia ada 2. Kita panggil root ataupun akar ya. Root. Ini 1, sini tak ada langsung. Boleh cikgu padam semua ni tak guna? Tak penting pun sebenarnya kalau kamu dah tahu. Cikgu ni buang masa lah cikgu. Saya dah tahu lah cikgu. Okey, tak apa. Sorry, maafkan cikgu. So masukkan saja negatif 6 kuasa 2 tolak 4 A kita 1, C kita 20. Kita masuk, kita check jawapan dia. So kita akan dapat negatif 44. So thus dia kurang daripada kosong. So dia pun kurang daripada kosong. So kita boleh cakap dia should. Maknanya dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam gini nanti contoh. Dia akan terapung sahaja. Dia tak ada nilai X intercept dia. Boleh faham? Boleh faham? So kita dah siap soalan sampai nombor apa ni? Nombor 6. Nak sambung lagi ke? Kita sambung lah. Nanti paper tu tak adalah kita jadi susah sangat kan. So kita pergi satu lagi soalan kot. Yang lain cikgu akan cover untuk for the next video. Ini paper sepatutnya kena stop dah kan. Sebab dia ikut section. So tak apa, cikgu sambung je lah. Sementara dah bertengah semangat ni. So diagram 5 shows the straight line 11x minus y plus 4. Ini dia punya equation. Mana equation of straight line ni kan? Okay, ni straight line ni. Nampak tak straight line ni? Okay, dah bagi dah. Intersect the curve y of x point A. Okay, tak ada masalah. Lagi apa? The gradient function. Gradient function terus tulis dy dx of the curve is 6. So tulis dy dx sama dengan 6x. Boleh tulis yang tu dulu. Find the equation of the curve. Equation of the curve adalah y. Boleh. Equation of the curve adalah y. Ini kena faham balik. Buka buku balik siapa yang tak tahu lagi. So cikgu kena integrate. So cikgu akan dapat integrate y sama dengan integrate, kamu integrate sendiri over 2. Ini sendiri apa? Cikgu tolong juga. Dia kena ada c ya, sebab tak ada dia punya limit, tak ada, kena tambah c. Boleh? Ini kena faham. 3x kuasa 2 tambah c. That's it. 3 markah? Belum lagi? Belum. Lepas tu nak buat apa? Ambil point di atas dia sebab kita nak tengok c. C ambil point di atas dia. Yang mana satu cikgu? Ambil sahaja 1.15. Kita cuma ada itu sahaja. Boleh, so kita masukkan point 1.15. So kamu akan dapat jawapan 15, 3, 1 kuasa 2 tambah C, nanti kamu akan dapat 12. So dia punya equation sebenar dia adalah 3x kuasa 2 tambah 12. Ini adalah find the equation of the curve. Curve adalah y. Boleh? Boleh? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okay? Okay, kita padam semua ni. Takut tak nampak, kita pandang punya graf. Kita nak cuba jawab soalan nombor 2. Area of shaded region. Okay, area of shaded region. Tengok betul-betul. Nak buat apa ni? Okay, cikgu ambil function ni, equation ni. Ni dah dia y tadi kita dah ada dah. Ni y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 12. Cikgu tulis kat sini. Cikgu nak padam semua jawapan kat sebelah sini supaya kita boleh tulis jawapan dia dekat situ. Boleh? Padam lambat lah cikgu. Cikgu cuba padam semua sekali menggunakan ini sahaja. Alright, okay. Siapa yang belum makan, tolong jaga kesihatan kamu. SPM nak dekat dah. Okay, kita padam ni. Okay, ini question dia. Kita dah dapat tadi kan. So, dia nak tadi apa? Area of shaded region. Area of shaded region, cikgu nak guna pakai in term of x. Cikgu nak tahu kat sini berapa dia punya. Sini berapa? 1. So, 0 sampai 1. So, kalau cikgu integrate 0 sampai 1, boleh? 0 sampai 1 menggunakan curve ni, dia akan jadi macam ni. Cikgu akan dapat yang mana? Cikgu akan dapat semua yang cikgu lorikkan dengan warna merah. Semua di bawah dia. Tapi kita bukan nak semua. So, kita kena tolak lah kan. So, cikgu kena tolak dengan segitiga tersebut. 1/2. Lagi berapa? Panjang dia berapa? Ini trapezium kan? Trapezium. Bukan segitiga. Sorry. Trapezium. Kena cari dekat sini. Berapa dia punya intercept dia. Sini pun kena cari. Berapa panjang dia ni? 15 kan? So, ni 15. Sini berapa? Tambah dengan berapa? Sini, belakang sini. Ni kamu akan dapat nanti. Kamu masukkan garisan ni nampak ni 11 ni. So di atas garisan sebelah ni 11x. 11x tolak y tambah 4 sama dengan 0. Ini adalah apa intercept? Y intercept x sama dengan 0. So x sama dengan 0, y sama dengan 4 nanti. Nampak dia dapat y sama dengan 4 dekat sini. So sebenarnya tinggi dia 4. Dia punya lebar dia adalah berapa lebar dia? 1. So kamu boleh tolong selesaikan yang ini.
Kalau cikgu nak senang, cikgu tekan kalkulator je. Kamu tak boleh lah, nanti kamu akan dapat 13 tekan kalkulator ni. Siapa tak pandai tu boleh lah belajar kalkulator. Seronok juga sebenarnya kan. Kadang dia memudahkan juga kadang-kadang. Tapi kamu kena tunjuk sikit jalan kerja sebab dia ada markah kat situ. Dia tak nak kamu tengok pakai kalkulator. So the final answer is close to 3.5 ataupun 7.2. 7/2 boleh tak? Okey, tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Kita faham dulu ni. Sebab kita nak pergi kepada soalan nombor 2, volume. Okey, kita pergi volume. Okey, ini volume ni cikgu cakap macam ni Cuba tengok betul-betul apa yang cikgu cuba sampaikan. Okey, cikgu zoom sikit. Kita baca sama-sama boleh? The volume of the revolution in term of pi when the region bounded by the curve. Itu perkataan pertama, by the curve. Cikgu kena tanda curve. Sebab dia nak yang tercangkup. Bounded. So, kita kena buat dia merah, the first. The straight line, ni ayat dia lah. The straight line y sama dengan 17. Y sama dengan 17. Cikgu kena buat mana y sama dengan 17. Nampak tak y sama dengan 17 kat mana? So, lebih kurang kat sini lah. Sebab di sini 15 kan? Sini 15. Kita anggaplah sikit atas 17. Okey, tak apa, tak ada masalah. Lagi satu, ada dia cakap. And y exists. Y exists bermaksud, inilah y exists. So, kita kena cari area dekat sini. Volume. Volume senang sahaja. So, kita boleh terus buat macam ni. Dia kena in term of y lah. In term of y. Y exists. So, cikgu boleh buat macam ni. Ambil daripada sini berapa? Cikgu nak tahu dulu kat sini berapa. Sebab ini bukan 15 kita nak cari yang ni. Kita nak tengok ni 17 dah tahu dah. Maknanya kita punya limit nanti dah tahu dah 17 ke atas. Bawah dia berapa? Kita boleh masukkan dalam equation kita ni. Ni pakai equation ni. Bila y intercept x sama dengan 0, y sama dengan 12. Nampak tak juga dapat ni? Ni y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 12. Bila y intercept x sama dengan 0, so kosongkan dia. So y sama dengan 12. Boleh? So 12 sampai 17. Boleh? So yang ini kita nak pakai curve. Curve ni kita nak buat in term of y. Yang ini kita kena tukar dulu. Yang ni kena tukar. Bawa semua sini. Bahagi dengan 3. Betul? Y tolak 12 bahagi 3. So, kita akan dapat X kuasa 2. Ni cikgu boleh buat juga. Sebab cikgu nak tekan kalkulator, cikgu buat macam ni. So, kita ambil yang ni, cikgu masuk dalam ni. Nanti cikgu integrate dia. Y tolak 3 tolak 4 dy in term of dy. Boleh? So, kamu terus akan dapat jawapan. Nak tekan kalkulator, tekan je lah. Tapi cara dia kena tunjuk sikit ni pi. Nak cari volume kena tambah pi. Dan dalam ni kena x kuasa 2. Ni x kuasa 2 lah ni. Nampak ni? Cikgu tak ubah. Boleh nampak Sampai tak faham tu boleh? Cakap, tanya cikgu nanti. Tulis kat komen bawah. Cikgu, saya tak faham bahagian ni. Soalan nombor berapa? Sekian-sekian. Kenapa jadi macam tu? Cikgu tolong ajar saya. Nanti cikgu bagi nombor telefon. Kita boleh lah. Tolong-tolong sikit-sikit boleh lah. Tapi janganlah semua nak harap cikgu kan. Sebab cikgu pun ada banyak tanggungjawab lain juga. So, ini saja perkongsian hari ni. Sampai nombor 7. 8 sampai 15 insyaAllah. Doakan cikgu sentiasa sihat. Cikgu cuba juga nak tolong. Kadang-kadang malas tu kan. Malas tu sentiasa adalah pada semua orang. So, harap-harap cikgu boleh melawan sikap tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.